Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, bahagia barisan pemimpin-pemimpin KRT, kita juga imam surau Al-Falah, barisan imam barisan jawatankuasa surau Al-Falah, itu juga semualah yang berserta hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, seronok mana dapat datang siang. Ramai juga lain datang. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Cuma dah tahu payah nak jumpa semasa depan, pergi duduk belakang berapa kan? Cuba duduk depan penuh yang depan ya. Kursi banyak kosong ni kan? Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini topik yang telah dipilih adalah tentang perpaduan. Dan Allah Ta'ala beritahu pada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, yakni bersatu padu, dan janganlah kamu berfirqah-firqah, berpecah-pecah. Sebab itu adalah isu yang memang menjadi isu daripada dulu sampai sekarang. Penyatuan ni penting. Kalau kita dengar kata-kata peribahasa lama, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sebenarnya itu bukan moto, bukan kata-kata, memang peribahasa. Bersatu teguh, bercerai roboh kan? Jadi kalau kita tengok dalam kita bertakwa kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan kita kepada dan melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, mudah-mudahan kita menjadi manusia paling bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. Dan salah satu cara nak selamat di dunia dan akhirat adalah dengan menjaga persaudaraan. Menjaga persaudaraan ini silaturahim. Borak dan silaturahim ni sebab Allah Ta'ala bagi sifat rahim itu dalam perhubungan. Sifat rahim dalam perhubungan. Katalah kalau dalam satu masa tu kita dengan sahabat-sahabat kita ni bergaduh lah, dengan jiran kita ni bergaduh. Dan dalam bergaduh tu kita kena tahukan balik hubungan mereka. Dan dalam usaha kita nak baikkan antara dua saudara ni, kita pun cakap dengan dia, kau ni cubalah baik-baik dengan dia. Dia pula cakap, dan kan tak nak baik dengan dia tak nak baik dengan dia. Tanya lah seorang lagi, kenapa kau tak baik dengan dia? Dia dah ulu tangan dah, dia tak nak salam dah. Dua-dua berdalih. Atas dunia memang dua-dua boleh berdalih, tapi akhirat besok silaturahim dia akan bersuara. Dia akan beritahu dalam dua orang ni siapa sebenarnya yang tak nak baik, siapa sebenarnya yang tak nak baik. Akhirat besok satu rahim beritahu sebenarnya dia ni yang dalam hati ni memang tak nak baik, yang dia ni memang nak baik lah. Jadi pada ketika itu, itulah nilai persaudaraan yang perlu kita jaga sebenarnya. Dan persaudaraan adalah nikmat yang amat berharga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Islam. Islam memandang kepada seluruh umat manusia, yang mana tidak ada yang lebih mulia. Nabi sebut dalam perbuatan akhir Nabi, semuanya kamu semua setiap orang Islam itu sama. Yang membezakan adalah amal saleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Macam hari ni kan kita tengok kan, sama yang kita kursi sama kan, tak ada dia beritahu dah yang dah boleh datang dengan ceramah ni orang yang 5,000 pendapatan 5,000 kata tak ada pula dah kan. Yang duduk depan tu lagi depan duduk lagi banyak gaji, tak ada orang kan, tak semestinya. Jadi semua orang boleh datang. Adakah dia beritahu hanya dibuka kepada ni golongan B40 tak boleh hadir? Tak ada pula. Tak ada. Sebab kita ni sebenarnya sama, termasuklah yang berdiri ke depan. Cuma kalau semua orang duduk depan ni, siapa pula nak longgar? Payahlah kan. Jadi makna kata memang dah disusun dah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, kami jadikan kamu daripada pelbagai bangsa dan bersuku kuat supaya kamu berkenal-kenalan.
dan beramah mesra antara satu sama lain, supaya kita berbaik-baik satu dengan yang lain, bersuku-puak ni bukan untuk kita lagi berpecah-pecah, tapi sebenarnya supaya kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu, dan bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Dia ni bangsa lain, dia ni bangsa, dia ni darah raja-raja, dia ni darah dia ni memang keturunan yang hebat-hebat ni. Jadi Jawa ni Mandeliang, ni Minangkabau, yang seorang ni Banjar, kan, macam-macam lah. Jadi bulu potong dah pula sekor tu, kan, macam-macam lah kan. Jadi lain, macam saya ni campur Jawa dengan Minang, jadi janang badai, kan. Tu yang muka macam Pan Asia tu, kan. Dan bukan lebih keturunan atau bangsanya, sesungguhnya Allah lebih mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya tentang keadaan dan amalan kamu. Allah tahu dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu siapa amalan yang lebih baik. Allah Ta'ala tahu siapa yang lebih taat kepada Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka jelaslah bahawa segala bangsa yang melata di seluruh dunia ini sebenarnya berasal daripada keturunan yang sama, iaitu Adam dan Hawa. Sama sebenarnya, kan. Perbezaan warna kulit, bahasa dan tempat bukanlah halangan untuk kita saling kenal mengenal bagi memupuk persaudaraan sebagai asas persaudaraan ummah. Tu yang ada orang tu dia bila nak kahwin dengan orang Korea, kan. Dia kata itu sama lah mak, dia kata. Iya sama, tapi kono lah belajar agama dulu. Ni pesan saya lah. Ada yang mengamalkan kahwin campur, kan, nak kahwin campur anak, nak kahwin dengan orang putih, nak kahwin dengan orangnya orang Thailand, nak kahwin dengan tak kisah lah siapa pun. Tapi satu je nasihat saya, dalam pada tu nak berkahwin pada orang yang bukan Islam, nak masuk dalam agama kita, besar pahala, betul. Tetapi jangan kita terlupa tentang ni, kalau boleh perbetulkan niat. Kenapa kau masuk Islam? Sebab nak kahwin, kan, tak betul. Jadi itu sebabnya sebaik-baiknya kalau orang yang nak kahwin, ramai dah yang saya jumpa yang jadi kahwin dengan orang yang bukan Islam, kan. Sebaik-baik saya pesan apa, suruh dalam tempoh 6 bulan sebelum kahwin, suruh dia belajar mendalami Islam dulu, supaya bila dia kahwin nanti, biar dia memperbetulkan niatnya, dia masuk Islam adalah kerana Allah, kerana Nabi kita. Dan banyak juga yang kahwin campur ni, yang kahwin campurnya sudahnya, yang baru masuk Islam tu lagi taat pula daripada yang laki ataupun isterinya yang dah memang sedia Islam. Ada juga. Tapi sebaik-baiknya kenallah Islam dulu. Inna a'malu bin. Satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Sungguhnya hubungan satu rahim itu amat penting, kerana tak ada seorang pun boleh hidup sendirian. Mana ada orang boleh hidup sendiri? Cuba cakap, siapa boleh hidup sendiri? Mana ada orang boleh hidup sendiri? Tak ada orang boleh hidup sendiri. Orang yang kenapa? Tak ada orang. Jadi kalau kita tengok, kalau orang dari segi apa, dari segi kadang-kadang sampai dah mahal lagi. Apa cerita tadi? Lupa lah apa ni? Kahwin campur. Kahwin campur ni pentingnya adalah dari segi faham agama. Tak ada lah hidup. Tak apa sih. Itu tadi cerita kan. Ada yang lebih tu mana? Itulah. Kacau tu. Iyalah, puasa pahala betul lah tu. Dia tahu dah tu. Itu lagi lama tu tadi tu. Betul lah tu kan. Tak apalah. Ambil lah poin baru. Kan? Jadi mereka tak ada siapa pun boleh hidup sendiri. Tak apa dong macam tu. Kan? Jadi mana kata tak ada orang boleh hidup sendiri. Contoh, kalau kita tengok pakar badah, mana boleh dia badah diri dia sendiri. Pakar badah boleh badah orang. Tapi kalau dia sakit, boleh badah power dia sendiri. Tak payah tu boleh pisau balah sendiri, tak payah. Tukang gunting, tak payah. Gunting rambut dia sendiri. Kan? Doktor gigi, tak payah cabut gigi dia sendiri. Semua perlukan orang lain. Betul. Dan begitu juga, jangankan hidup, tak boleh hidup sendiri. Orang yang mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri. Yang gila je pun. Dia mana Allah lah lagi orang tu nampak.
Bapak senyap gayung lagi jenazah tu tak gayung, tak gatul kau cuci kan. Tak ada kan. Jadi mana semua perlukan orang dalam hidup ni kan. Kerana itulah agama Islam memerintahkan umatnya supaya membina hubungan satu rahim sesama kaum kerabat, sahabat handai, jiran tetangga, teman sekerja maupun masyarakat sekeliling. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud dari Abu Musa dari Nabi SAW, baginda bersabda, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya tidak ubah bagaikan sebuah bangunan yang bahagian-bahagian yang menguatkan satu sama lain sambil Nabi tunjukkan tangannya macam ni. Maknanya kita saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Macam malamnya kan, nak buat program malam ni kan, kuat sambil kuat lah tu, sama-sama kuat. Ada yang nyusun kursi, ada orang tu datang tu duduk je kan. Lepas tu tanya, ada makan tak? Ada orang yang tanya tu kan, contohlah. Tapi tak apalah, saling kuat menguatkan. Ada orang tu dah siap masak kat rumah, dia buat lauk, tapi tak ada siapa pun yang tanya. Tak ada siapa pun yang tanya, Samsul buat kau makan apa. Mana ada harapan malam ni ikut selera pengusi ke hati. Tak ada orang tanya Samsul buat kau makan apa kan. Jadi bolehlah masak lauk kegemaran dia, contohlah kan. Saja tak kisah namun kan. Yang sebenarnya persaudaraan itu merupakan sendi dan punya kekuatan perpaduan umat Islam yang dapat menjamin keharmonian dalam kehidupan. Kalau tidak, susah. Contohnya, ada seorang sakit, maka orang lain pun tetap ambil berat. Seorang sakit, semua orang ambil berat. Seorang ditimpa malapetaka kesusahan, orang lain pun turut sama untuk menyusun perancangan untuk membantu yang susah. Jadi sebenarnya itu sepatutnya. Sebab itulah Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Tanya pada sahabat tanya, siapa dia Rasulullah yang sebut ni? Dia itu orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya bila kita tak ambil korek pasal saudara kita, ataupun kita menyakitkan lagi hati jiran-jiran kita, saudara-saudara kita, maka dia dimasukkan dalam kategori orang yang tidak beriman. Macam mana kita nak khabar kita beriman? Saudara, dan rasa ada yang paling beriman ambil belasah bangku kan? Berani cakap tak berani. Nak ukur keimanan seseorang itu, ukur dengan tanya sahabat-sahabat, jiran-jiran, tetangga, sahabat andai dia tentang dia ni macam mana. Jangan syok sendiri. Dan baik yang jiran-jiran tu, alhamdulillah, dan dia okey. Semua koma kat dan cakap sendiri kan? Kalau lah tanya orang dia tu macam mana, dia tu okey lah kan? Kalau okey lah boleh lah cakap betul-betul. Dia tu kedok kut sikit, kedok kut kalau situ kan orang dah tahu dah pakai kedok kut. Kalau bersedekah manjang singgit belum tak pernah. Kalau kita ketip ke rumah kilat nak bantu orang lain, semua bagi RM1, RM10, dia masih singgit lagi. Perasan belakang dia orang mana tak perasan. Dia satu, dia seorang ni sikit ke. Contohlah orang sampai perasan. Lagi satu lagi dia baik rumah. Dia baik rumah, dia tinggikan dinding dia, tembok dia, sampaikan gaduh pemahiran dia. Contoh, tak boleh ke kan. Jiran ni nampak macam senyum, dia cantik rumah, dia menyindir tu. Dia menyindir. Itu sebabnya kita kalau buat apa-apa, kau dah tanya jiran sebelah rumah. Nabi ajar tentang adab berjiran ni, macam-macam perkara Nabi ajar. Kalau jiran kamu susah, bantu. Tak boleh bantu duit, bantu dengan nasihat. Mungkin macam tu kan. Kalau jiran kita sakit, kamu sama-sama merasakan kesakitan dia, sedih sama dengan dia. Kalau berlaku kematian, kamu pun tumpang simpati dengan dia. Kalau dia perlu kamu tolongan, kamu tolong dengan apa cara sekalipun. Begitu juga kalau kamu, janganlah kamu kalau kamu membawa makanan, satu makanan pulang, bagilah sedikit pada jiran kamu sampai tahap tu. Tapi kalau kamu tak nak bagi, pastikan kamu sembunyikan dari dilihat oleh jiran kamu sampai tahap tu tadi. Hari ini dah lah tak bagi jiran, dia upload pula dalam Facebook. Alhamdulillah, sedap pula laukan kampung masak belacan lagi. Masak sedap. Meletek-meletek yang mau makan ada rumah ayat. Dia siap tulis lah ayat tu. Kawan tu memang ngidam kangkung belacan.
Dia masak pun patutlah bau pada tadi. Malahan Nabi kata kalau kamu bawa makanan balik, sorokkan pada pandangan jiran. Kalaulah kamu bagi anak-anak kamu makan, pastikan jangan dia makan di depan rumah. Sebab kalau dia makan di depan rumah, bimbang anak jiran pula nampak, nanti dia menangis. Dia nakkan makanan yang sama. Sampai tahap tu kan. Hari ni itu semua masuk Facebook. Dalam cawan ni bimbang. Masuk ambil gambar cawan kan. Takat air kosong tak payahlah. Contoh-contoh lah. Ayat saya tak ada kat saya dah. Contoh kan. Tu azan tidak. Azan. Memang speaker dalam ni. Bukan dalam ni. Mobil patutnya biar yang luar. Sebab tu hak orang sini nak dengar azan. Jadi kalau kita tengok ikatan persaudaraan itu memang perlu kita jaga dan dipelihara agar terus berpanjangan dan tetap dinikmati. Hidup subur dan berterusan hingga ke akhir hayat dan ke arah menjadikan persaudaraan ini, perpaduan ini sebagai satu kenyataan. Maka Islam telah menggariskan beberapa syarat untuk kita mewujudkan hubungan yang baik, perpaduan yang baik, silaturahim yang berterusan. Yang pertama, yang persaudaraan itu mestilah dibina atas dasar ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berlandaskan iman dan takwa. Mana bukan sebab-sebab lain. Bukan sebabnya kita ni baik dengan orang tu sebab orang tu ada duit. Berapa ramai orang macam tu. Rapat dengan kita sebab kita ada duit. Kalau kita tak ada, tinggal kita. Ada berlaku kan? Baik dengan kita sebab ada kepentingan-kepentingan tertentu. Contoh kita mungkin ada jawatan tu, pengurusi KRT, baik pengurusi KRT tu. Sebab contohnya kan, mungkin adalah peluang-peluang tertentu dan sebagainya. Jadi mana kata inilah rahsia yang menghasilkan perpaduan dalam persaudaraan. Kerana orang yang beriman akan melaksanakan suruhan Allah atas dasar keikhlasan, yang mana Allah suruh kita ni berbaik-baik, bukan suruh bergaduh-gaduh. Itu sebab jangan cari jalan nak bergaduh. Cari jalan bergaduh memang jumpa. Dalam masyarakat ni kalau nak elak bergaduh senangnya, buang 3 penyakit yang paling utama dalam hati kita. Yang pertama, buang perasaan tamak. Jangan gitu buang tamak kan. Contohnya kalau pengen ada makan, sakau dia ambil 3 buket makanan. Tu dia punya. Saya pernah dulu buat program satu rumah flat lah. Satu rumah flat. Apa ni, orang ni adalah orang sumbangkan ikan tilapia tapi dalam satu bokol besar, masak ramai-ramai.
Dia masak ramai-ramai, masak, dah siap apa semua. Kemudian bila tayang jamu orang tu datang, ada yang tamat. Dalam berharap, masa tu dalam program tu berharap bawa budak siap khatam beramai-ramai. Lepas tu ada pula tembak budak tu dengan bom majlis khatam beramai-ramai peduli. Lepas tu siaplah jamu makan nasi tu, ikan talapia atau talapia goreng berladuk. Umat sedap kan. Sekali bila sampai, masuk, bila tetamu kehormat tu sampai, masuklah ke dalam dewan tu, kat tempat nak bagi makan tu kan. Rupa-rupa ikan talapia kat dapur tu licin. Ada orang flat ni turun, bawa bakul, bawa krokeh masing-masing, ditapau buat balik. Tak tinggal sikit pun. Ada orang tu 3 ekor untuk tetamu yang datang tu. Lah, kau bukan. Tu kan tahu lah. Hokap, bahasa hokap tu hokap. Macam mana ajaran hokap tu? Hokap tu tamak lah, dah cukup sikit kan. Jangan kita tamak. Kedua, jangan sombong. Jangan sombong-sombong. Anda buat kau, kan? Dan kat sini, Dan yang paling power sekali. Dan anak Dan semua pangkat tinggi-tinggi dia, belagak dia. Anak Dan semua pun pandai. Yang lain semua bangga, lantun bangga kan. Anak Dan dia pandai, nak contoh kan. Janganlah jadi macam tu. Dan pandai memang pandai, tapi perangai belum tentu elok lagi yang pandai ni. Macam tu. Dan jadi mana jangan kita sombong. Sombong sebab apa? Dan sorok Dan paling sadap sekali bila azan. Contoh. Dan kalau jadi imam, sorok Dan paling sadap ni pun lain tak tu. Semua ni gigil nak mampu lakor je lah. Dikutuk pula orang lain. Contoh lah kan? Contoh. Tak, contoh ni benda ni ada kan. Tudung Dan yang paling lawa, tudung Dan paling mahal. Mana ada yang lawan Dan ni? Contoh kan. Lagak kan. Tudung Dan ni yang latest kata. Ni kau pembodoh tudung saji kau pakai kan. Contoh lah. Tahu tu aja tudung saji tapi kau bodoh tu. Nah, contoh lah. Jadi mana kata macam-macam lah kan. Macam-macam orang dalam nak menyombong. Belagak dengan bodoh yang tak ada apa-apa. Orang main-main kopiah dia ni, tahu mokah beli. Wah, ada belagak. Yo, kau ada pakai. Mana kau ni main-main. Ini mahal ni, kau nak pokang-pokang pula. Bagilah dah tengok kocak. Elok kau tengok made in Taiwan. Beli kat mokah kan. Contoh. Kan, kadang ada orang belagak atau bodoh tak ada apa-apa pun. Ui, kereta baru nampak. Tengok lah kereta apa. Wah, razia. Contoh kan. Belagak kan. Jadi manusia ni memang macam tu. Dia boleh belagak untuk bodoh yang tak ada apa-apa. Selipar baru. Bahas selipar taksim ni. Belagak selipar baru. Lain macam lah. Sekejap kan. Selipar baru. Dia nak menunjuk dia selipar baru. Tapi itulah dia manusia. Penuh pelik-pelik belagak kan penuh tak ada apa-apa. Contoh lah kan. Contoh kalau saya ingat waktu malam tahun baru, tahun Opek, saya dengan sahabat-sahabat saya Abdullah Khairi, Hasli Bollywood, Reza Arif, kami berforum malam tahun baru tu di dataran Lang Langkawi. Kami macam apa tajuk itu untuk teman-teman semua yang dekat dataran Lang tu. Itulah pertama kali dia buat forum perdana. Allah orang selama ni konsert Waskus macam ni asal kan boleh lah buat. Lain kali kita buat Samsung kau. Tapi kalau Syahnya datang tak payah lah buat. Tentang kan. Jadi biar dia ramai sikit. Lain kali promosi tu biar buat sikit. Biar orang taman-taman sekolah, kampus sekolah pun datang kan. Takut warna tak cukup lauk. Bodoh kan. Kadang orang datang kan nak makan warna kan. Tapi mikir ramai kan. Sampai belakang ramai kan. Saya kira malam ni tak kurang 10,000. Terus janganlah jaga tanduk. Yo apa kan. Saya kira yang lalu lalang ni semua saya kira dulu. Kan? Tapi saya okey ke, tak ada salah. Orang berasu-asu datang pada penuh. Kan? Jadi mereka kata kalau kita ni dalam tajuk kita ni jangan kita orang tu belagak. Jangan kita sombong sebab tajuk yang kami pilih tu mana bilik kita malam tahun baru. Mana bilik kita? Contohlah kalau saya tanya lah kan. Ke tangan ada jam nampak kan. Saya tanya. Jam tu siapa punya? Siapa punya jam tu? Siapa punya dekat jam tu? Nampak. Semua akan jawab jam tu. Termasuk saya pun. Jam tu jam siapa? Jam saya lah. Saya punya, saya balik.
Soalan yang seterusnya, tangan tu siapa punya? Sudah. Tangan kita pun, diri tubuh badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku jam tu kita punya? Betul tak? Tak, ni memang kadang-kadang kita tak sedar. Contohnya kita tengok punca yang kami pilih tajuk mana milik kita tu menginsafi isu banjir. Cuba tengok bila banjir berlaku kat melanda dekat Selangor kan, tonggolan rumah ada makcik tu tinggal tangguh rumah dah tak ada. Akhirnya mana milik dia? Bila rumah kita masuk banjir apa semua, rosak sofa, rosak berlumut habis. Lumut tinggi dia, lumpur tu tingginya hari-hari. Jadi macam mana? Lepas tu nak membuang itu, dia punya bau busuk pondok yang dalam tu mana rosak habis. Akhirnya buang. Bukan gitu. Bukan gitu. Jadi akhirnya soalan dia, mana milik kita? Macam tu jugalah kalau kita tengok yang ketiga, buang satu perasaan lagi, namanya perasaan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu di Malaysia ni dua-dua pakai. Satu, tak habis-habis, tak boleh tengok orang tu naik jadi ketua, siap kau, segala fitnah semua keluar. Tak boleh tengok orang tu banyak duit, dia bawa cerita dia ke banyak duit, kau tu macam mana? Mencuri, menipu tu, mak gaya dia bercerita tu. Mana kau tahu? Dia tahulah. Itu tu kan, dia berpanjang sikit harakat tu baru dia meyakinkan. La ilaha illallah, ya. Panjang gitu kan. Dia nak bagi orang percaya. Kalau sakat cerita biasa-biasa orang tak yakin kan. Lagi satu lagi, nak tunjuk betapa dahsyat cerita tu, berbisik murah kan. Kau tahu tak? Tu satu lagi. Kalau berbisik tu saya tu bahaya tu. Iya. Seorang nak datang, apa cerita? Dia sama dia berbisik kan. Sondap berguru pada orang ni kan. Bayangkan masa bulan puasa ada dua orang perempuan berburak bercerita pasal orang. Sampaikan jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami minta izin Rasulullah, boleh tak kami nak berbuka puasa minta izin? Tak tahan benar haus. Punya tahu bercerita pasal orang sampai nak berbuka. Masa tu lah Nabi kata, tak payahlah kau minta izin, kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun. Cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut kau tu. Luah atau keluar sepatutnya daging busuk saudara kan. Itulah bila kita mengumpet sama kita makan daging busuk saudara kita. Kita tak adalah sampai macam tu kan. Betul tak? Tak adalah sampai macam tu kan. Maknanya dia ngaku mengumpet cuma tak berbuka. Macam tu lah. Ngumpet cuma tak berbuka. Contoh tadi saya lalu tadi kan, tak tahu mengumpet atau tak mengumpet. Aduh, orang cakap tinggi botol macam serembat. Nampak. Yang kan kita tak tahu kan, kita buat tak tahu kan. Buka yang emas ni orang berdua ni. Ini Pak Tua orang hajar betul. Aduh, ya kan. Cuba lah. Elok kan. Inilah dia kan. Buang tiga-tiga ni. Dengki ni bukannya iri hati tau. Itu sebabnya dikatakan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri dia pernah berkongsi, tanda dengki ada dalam hati kita adalah apabila sahabat saudara kita dapat kejayaan, kita tak rasa apa. Orang lain dapat kelebihan, dapat kejayaan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contohlah, ada jiran kita, anak je dapat masuk universiti. Dia nak siapa dapat universiti. Eloklah. Dia tak rasa apa, maknanya dengki dah ada. Jadi sepatutnya apa? Dia kena gembira sama. Ya kau alhamdulillah, nak telefon dah. Tanya anak kau baik masuk universiti. Tanya ya. Satu macam mana dia seorang pandai, tu confirm dengki. Dah berburak lah dia kan. Dengar siapa tu naik pangkat, apa dijilat bos itu. Aduh, ya. Tak ada yang elok dalam hati kau tu. Semua nak ngutuk kan.
Jadi Samsul Debat dapat, dia jemput Samsul Debat datang. Tangga pola kaya tu. Aduh, ayat ni. Contohlah, contoh. Dan begitu juga kalau kita tengok selain pada ikhlas, menjadikan mereka orang berakhlak yang baik dan mulia, akan sentiasa berusaha menyuburkan ukhuwah Islamiah dengan ikatan kasih sayang dan sanggup berkorban. Contoh bila kedui kenara, perasan tak? Akan ada seorang dua yang akan rajin, dia datang awal, dia meriuh susun kursi apa semua. Memang tiap-tiap hari kedui itulah dia orang ni. Betul tak? Dan tiap-tiap kedui dia lah juga orang yang ketua tukang masak tu beriuh lah dia. Ambil segala tungku susun ni dia dah jorang air, malam tu datang air dah jorang belum, malam tu dah jorang air. Punyo lah. Itu zaman dulu lah, masak ramai-ramai main kan. Sekarang catering ramai kan, dah tak terayak lah masing-masing kan. Teringat saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Bila saya masuk dalam dewan tu, saya tengok orang tua tu semua perempuan. Saya tahu kenapa lelaki ni kan. Dah habis mati dah. Goli lah hati. 5 minit saya berhenti jemaah tu nak menyawat ngaji dulu. Habis mati dah. Ayo saklaka kan. Masa tu kena kosong. Dia memang perlu kajian. Untuk lelaki dengan perempuan, lelaki mati dulu. Jadi jangan kasar-kasar kan yang lelaki tu. Dia tak lalu mati tu. Dia ramah menyogah-nyogah. Dia tak payah dah mati juga. Cuba elok. Bila masak tu jangan banyak sekadar. Abang nak makan apa? Teragak makan landak. Tu tak lemut. Tak lemut. Dia nak tu masak ada lah kan. Teragak botol nak ayam masak. Nak mampu orang tua nak. Dia doa pula tu. Mampu orang tua ni. Cubalah cakap elok-elok. Cuba bayangkan itu adalah hari terakhir suami kita. Dan kita dapat masak yang sedap-sedap untuk dia. Jadi dia meninggal dengan senang hati makan makanan air tangan kita. Macam wah. Ini lagi boleh dia sudah abang teragak. Tak gampang. Teragak nak makan. Nak makan apa? Gagak pula. Tahulah dia pengurusi jiran wanita. Kemain gagak jiran wanita KLP ada ke tak tu? Ada kan? Kenapa bubu dia berdarah bubu banyak lagi benda lain boleh makan. Pergi balik kat orang. Sian rumah telet turun sedih hati. Pergi balik kat Encik Senang. Beli bubu nasi bayar gue sedih sambat hati beli bubu. Dalam naik ni dalam manu-manu tu tersapit kepala kayak ni langsung mati. Yang selamat bubu dia mati. Oh sian. Betul-betul nak nangis. Allah, Imam sedih nanti Joni pahal. Sian arwah itu teragak nak makan bumbu. Tak sampai makan bumbu. Yang jadi mangso Jumaah surau 3 malam tahlil bumbu je. Pula-pula bumbu agak kat ruah ni tu. Sampai makmum tanya, Mam, malam ni bubur ni aku. Dah sakit perut kawan, makan bubur dah dari hitam. Allahu Akbar. Laki kau hidup main kau tak nak bagi, dah mampu memperpang bagi ke orang lain. Apa hal lelaki itu yang nak. Jadi masalah untuk suami kita pun nak. Tapi janganlah masak sambil melulung. Laki tu kok kalau nangis sambil-sambil takut abang mati hari ni, langsung tak selera lagi tu bukan. Saya kan orang lelaki boleh jadi mati dulu, bukan kata suruh doakan dia mati gitu. Jadi dia sanggup berkorban.
buat segala-galanya. Macam kita kan, suami isteri sanggup buat segala-galanya untuk isteri kita kan, orang lelaki. Orang perempuan pun sanggup berkorban untuk suami. Abang nak apa, abang cakap, saya setuju je. Macam tu lah. Tak ada. Ya, betul lah. Abang cakap, apa abang nak? Buat benda yang paling suami kau mah. Apa yang suami kau mah? Turut lah. Kan? Dia belum apa? Tak ada. Laki tak sabut lagi nak apa? Sanggup buruk tak habis. Besar betul lah. Dan kalau perkara ini diamalkan, semua orang berkorban, semua orang buat yang terbaik untuk masyarakat, insya-Allah perpaduan keamanan akan dapat diwujudkan. Macam contoh tu lah sebab diwujudkan KRT, ya? Pasal rukun tetangga diwujudkan supaya dengan ada dana-dana tertentu kerajaan berikan kepada KRT supaya dia merancang. Dia bukan makna dia kaya. Dengan duit tu dia kena buat aktiviti. Dia kena kebentangkan pelaporan-pelaporan tentang aktiviti yang dia buat. Pada KRT yang aktif, peruntukannya berbeza dengan KRT yang tak aktif. Malam ni KRT, dah siap. Dia punya laporan ni, manggil sampai lepas, ceramah hanya main-main. Ada berwacun lah tu. Mokak, rendah, ada kawan tu dulu lah, aku habis ceramah dulu, aku bantu. Contoh kan, jadi makna kata, kemeriahan dia tu, program dia tu dia nampak, tu sebab KRT sebab dia peruntukan. Dia buat kerjasama dengan pihak surau. Jadi mana nampak keakraban itu baik sama-sama. Jadi secara tidak langsung yang dapat manfaat, semua dapat manfaat. Sebab semua orang yang datang ke dalam majlis ilmu, Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Esok kayu apa ni? Lupa pula saya. Esok hari gawai semalam kan? Hari apa? Syawal dah habis. Allah bunyi kan? Rasulullah SAW banyak memberikan panduan dan nasihat kepada umatnya bagaimana cara mengeratkan hubungan silaturahim tersebut. Antaranya sebagai sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anha yang berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda bermaksud bahawa seorang muslim itu menjadi saudara seorang muslim lainnya, kali itu tidak diperbolehkan seorang muslim itu menganiaya saudara muslim yang lainnya. Nampak? Tak boleh kita menganiaya saudara-saudara kita. Juga tidak boleh saudara muslim, seorang muslim itu menghina saudara muslim lainnya. Pertama, menganiaya tak boleh, menghina pun tak boleh. Dan barang siapa memberikan pertolongan, yakni memenuhi hajat keperluan saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi dan menyelesaikan segala keperluan hajatnya. Dan barang siapa memberikan kemudahan atau memberikan kelapangan bagi kesusahan seorang muslim, nescaya Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Kamu benar dah ada tengok Samsul depan. Jadi malam ni buat program dapat tengok. Mari masa Samsul depan datang ceramah kat sini, belum Samsul depan lagi masa tu. Masa tu Samsul Amri Ismail lagi. Kan? Ya tak kan? Ya tak kan? Ingat kan? Saya ingat bila saya sampai suara ni, orang ingat dulu saya ceramah siang masa. Siang kata, otak tu macam tu. Tengah hari tu. Masa tu ada malam. Bukan siang, ada saya datang siang kan? Tak, ada saya datang siang. Masa tu ada program, ada marhaban berzaji sekali masa tu. Saya ingat sini. Masa tu kan, ada lepas tu satu lagi maghrib kan. Dan hari ni kita buat dekat sekolah dataran. Alhamdulillah. Jangan risau. Ini saya tahu dia nak bergambar, tak ada salah. Gambar tagak sedikit, gambar-gambar dia boleh bilang. Ya. Siap tamu dulu. Hari tu yang paling bali saya pergi ceramah dekat Rompin Pahang. Saya masa tu saya ada program My House yang repair TV hijrah, repair rumah orang susah. Dan itu malam tu ada tonggo sekampung tu ajak lah kan, jamuan makan sikit. Sudah pun Rompin kan. Pero makan malam tu makan nasi lauk, makan tilapia. Itu dah habis tu. Tak nak bergambar boleh tak JK nak gambar boleh. Saya pun duduk orang lelaki-lelaki ni, yang perempuan pun berdiri belakang. Tiba-tiba makcik seorang tu bersorong, free size deh. Saya tu bermenang.
Oh nak freestyle tadi. Yang cenya freestyle. Tapi dia confident. Freestyle, dia sokak macam tu. Sampai sekarang saya nombor tu freestyle kan. Jadi trend dah. Kesian orang lebar tu nak freestyle semua. Jadi inilah dia rahsia orang-orang Islam yang menjadikan ikatan persaudaraan sebagai benteng perpaduan pada umat yang bersatu padu, yang saling bertolong-tolong dan bantu-membantu, termasuk membimbing dan memberi petunjuk untuk melakukan kebaikan dan menolak kejahatan, serta saling berkasih-kasihan akan membentuk satu pertahanan atau benteng yang sangat kuat dan kukuh dan sukar untuk dipecah belahkan. Contoh, ada orang bila kita dah baik, dapat hubungan satu dengan lain, orang tutup si leha, mana mau kau dari sambut dan mau leha tu cecek-ceceknya. Kau jangan nak ngabah leha macam-macam. Tu topek dan jiran dan nampung dan kau jangan main delok ke semua orang. Kau jangan buat cerita. Nampak dia pertahankan. Tentu. Ini dia nak sama. Memang dia macam tu. Kau baru tahu kau. Dia menambah pisau ni. Kan? Mempertahankan. Dengar surau ni teruklah ada si perusahaan dia. Apa pula elok dan tengok dia bentangan akaun okey je. Kau jangan nak bayar fitnah. Kau pertahankan. Itu penting. Ya? Kalau tidak, tu sebabnya kalau kita tengok orang Melayu ni jatuh bukan sebab orang lain, no. Orang Melayu juga. Kayu ni kalau tak apa, macam mana kayu tu boleh tumbang sebab kapak tu, pemegangan tu, kayu juga. Kayu tu yang menyebabkan. Kita tengok Saddam Hussein. Saddam Hussein, berapa lama US tak boleh makan waktu peperangan, berapa kali perang kalah. Tapi kenapa peperangan yang tak akhir tu Saddam Hussein tewas? Sebab orang Islam sendiri yang menunjukkan, jadi pembelot, buka jalan masuk ke dalam Iraq. Dan orang Islam yang kononnya lah nak keadaan yang lebih baik, sanggup tunjuk tempat persembunyian Saddam Hussein. Sampailah Saddam Hussein dihukum. Dan hakikatnya sampai ke hari ini Iraq tidak seaman dulu. Walaupun dah bertahun-tahun peperangan itu berakhir, tapi tak tahu. Orang gaduh-gaduh dengan campur tangan US lagi dan sebagainya. Akhirnya tak jumpa pun mana dia nuklear, tak jumpa pun mana dia yang dituduh Iraq buat laju nuklear dan sebagainya. Tak ada. Itulah hakikat. Ya. Dulu yang macam mana Jepun boleh mara kuasai satu tanah Melayu. Sebab apa? Sebab mana yang buka jalan masuk pada tentera Jepun. Itu kita kena ambil pengajaran. Itu sebab kalau kita tengok, ingat tak peperangan yang perang Uhud dulu, ingat tak? Macam mana boleh jadi masalah pada tentera Islam sebab tak dengar pesan Nabi. Nabi dah kata berkawal ke atas ni, semua kawal, jangan semua ikut turun bawah, jangan. Tapi sebabkan tamak, tak dengar cakap, turun dia, tinggalkan, jadi pertahanan tu. Sebab tentera tu pusing balik. Tentera yang kafir Quraisy pusing balik, yang menyebabkan berlakulah pertempuran sekali lagi dan pada ketika tidak dapat menyekat. Itu sebabnya kita kena faham. Ya. Dan itulah juga Rasulullah SAW menjadikan kaum Ansar dan Muhajirin bersaudara dengan ikatan muhibbah tersebut. Kan? Akhirnya segala usaha rancangan mengembangkan Islam jadi kuat dan menjadikan mendapat sokongan dan dukungan pengikut-pengikut baginda Rasulullah SAW yang sentiasa bersatu hati. Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, bukan satu benda yang senang. Mekah ke Madinah. Tapi bila ada sokongan, bila adanya dukungan daripada semua orang Islam yang ada, maka dia menjadi kuat. Bila Nabi sampai je ke Yathrib, semua bersyair, Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Banyak semua happy. Itu sebab kalau gembira waktu Tala'a gembira. Tala'a badru alaina. Ayo pahal Mintari betul lah pula. Semua
Aduh, dia kalau tahu kat mana ke Bihur tu, Bihur. Dan bila Nabi sampai, wa Ansar dan Muhajirin ni, Muhajirin ni orang yang datang, orang yang berhijrah, datang sehelai sepinggang. Dan bila sampai kat sana, Nabi persaudarakan Puan Aus dan Khazraj. Itu yang penting. Pada ketika itu, Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Begitu juga Aus dan Khazraj yang bertelagah dinamaikan. Macam tu. Termasuklah Abdurrahman bin Auf. Kita tengok Abdurrahman bin Auf macam mana dia datang selai sepinggang dengan tahap dia kaya-raya di Mekah. Dia tinggal selai sepinggang demi untuk support dakwah Nabi. Dia bawa dekat tangan dia hanyalah keju dan minyak. Apa tak ada kipas kau jawab. Gue kalau mencarak lampu ni kalau macam ni gaya tak ada macam mana macam tu. Satu. Jadi bila Abdurrahman bin Auf pergi, masa tu Nabi persaudarakan dia dengan siapa? Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ni orang kaya ni di Madinah. Masa tu Sa'ad bin Rabi kata, nak tak? Aku ada banyak tanah, kau cakap je mana tanah kau nak untuk buat modal kau berniaga. Abdurrahman bin Auf, Maha suci Allah, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak itu. Kalau macam tu ni kau tengok, aku dah ramai isteri, mana satu kau nak? Pilih dia. Kalau kita macam ni lah. Pilih kan. Tapi dia tak macam tu lah. Dia kata, semoga Allah memberkati kamu pun aku tak nak. Dia tak nak. Maka Abdurrahman bin Auf, habis kau nak apa? Abdurrahman bin Auf, cukuplah kau tunjukkan aku ke mana jalan pergi ke pasar. Kenapa pula? Sebab aku nak berniaga di situ. Abdurrahman bin Auf pergi berniaga di pasar. Dengan tahap di pasar itu didominasi, dikuasai oleh puak-puak Yahudi. Abdurrahman bin Auf dekat tangannya ada apa tadi? Minyak dan keju. Itulah modal dia berniaga. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi kaya-kaya. Hebatnya Abdurrahman bin Auf, orang suka berniaga, berurus niaga dengan dia. Sebab pertamanya dia jujur. Macam mana Nabi jujur, dia pun jujur. Kedua, dia beli unta yang dijual. Contoh, dia jual harga unta tu 1,000 dinar. Modal dia pun 1,000 dinar. Bayangkan, modal 1,000 dinar, jual pun 1,000 dinar. Macam mana tak ramai orang beli dengan dia? Jadi soalan ni, mana untungnya? Untung dia kat mana? Untung dia adalah pada tali yang mengikat untung. Dia jual tali tu 1 atau 2 dinar. Jadi setiap orang beli unta, orang kena beli tali tu. Jadi bukan Cina, bukan India, bukan apa. Tetapi Abdurrahman bin Auf dah lama dah mengajar kita sistem volume. Lagi banyak orang beli, itulah dalam bila hari Jumaat malam ni minta apa pun dapat. Itu maksudnya. Tak bawah sojuk selalu lah. Okey, alhamdulillah. Jadi itulah. Jadi mana kata Abdurrahman bin Auf jadi kaya-raya. Satu hari tu Nabi sebut, Nabi terbau. Bau-bauan yang wangi pada Abdurrahman bin Auf itu biasanya bau orang yang berkahwin, bau wangian orang berkahwin. Kamu bernikah kau wahai Abdurrahman bin Auf? Ya betul lah, aku sudah menikah Rasulullah. Maka kau buatlah walimatul urus, walaupun hanya paling tidak seekor kambing. Itu sebabnya kedui itu memang sunat Nabi suruh buat. Paling tidak seekor kambing. Jadi buat, dan lepas itu Rasulullah doakan dimurahkan rezeki Abdurrahman bin Auf. Sejak pada itu apa yang Abdurrahman bin Auf pegang akan menjadi oleh. Maksudnya kalau dia nego ni jadi dan berjaya. Abdurrahman bin Auf adalah antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Tetapi dia paling lambat sekali masuk disebabkan banyaknya hartanya, banyak soal jawab yang perlu dijawab di hadapan Allah SWT. Yesah poning-poning duit kita tak banyak, jadi tak banyak soalan. Apalah dia tak kaya, kan? Tak payah. Itu cerita kan.
Jadi Abdul Rahman bin Auf ni, kekayaan dia dikatakan ditaksirkan lebih daripada 360 juta harta yang dia bawa, yang dia berjaya kumpulkan. Tetapi Abdul Rahman bin Auf terlalu banyak menyumbang kepada peperangan-peperangan Islam. Setelah Nabi wafat, Abdul Rahman bin Auf menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Setiap isteri Nabi ada 2 orang penjaga, dia bayar gaji. Kalau nak pergi pasar, ada 2 orang ikut bawa pergi pasar. Rakit barang, dia akan rakit barang, dia akan tolong semua betul. Dia belikan tanah-tanah, dia belikan harta untuk isteri-isteri Nabi. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf, dia juga memberi pampasan kepada keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar. Berapa yang dia bagi? Nilaiannya hari ini setiap keluarga tak kurang 400,000 ringgit duit itu hari ini. Setiap satu keluarga. Itulah hebatnya Abdul Rahman bin Auf. Jadi nak beritahu betapa orang Islam ni sebenarnya kadang-kadang kita jangan takut. Ada bila kita macam mana kita nak hidup macam ni kan? Kita selalu cakap yakin dengan rezeki Allah. Bila kita saling support antara satu dengan yang lain, contoh beli barang, kita boleh beli barang kat luar, tapi kalau nampak ada saudara sahabat-sahabat kita bernyekor dekat dalam penyakit buka, kita support tak dia. Tapi kalau kita makan kuih sampai ke maghrib tak dapat gigit, dia korek tunggulah dia, kau kuih kau ni tak dapat macam ni tu. Kuih dah lembut sikit kan, kuih lopis tu. Kuih lopis kan daripada pulut. Saya memang pada pakcik memang membesarkan bantu mak sebaik kuih. Gintil kuih karipap anak. Dia tak main nak kacip macam-cacip macam ni. Ya, klip ni nampak komen cantik kot. Ini kena macam ni. Kau kan nganggur. Kan kualiti. Kuih lopis baling ni pak melakat. Oh betul. Ni baling ni bab melantung tangkap balik. Bodoh kan? Tak ada dah tu. Lepas tu bila balut nasi lemak tu, daun pisang tu lap dulu, basuh lap dengan kain dulu. Biar ada yang habuk-habuk daun tu tak ada. Tak adalah sakit perut orang makan nasi lemak itu. Macam tu lah. Ini tak ada orang Bali, ada orang buih. Dia masak tak sadar, memang lah. Semua masak sadar. Lepas tu satu ribuan orang kita menjaga. Asal banyak ramai setiap Bali cuti. Ada duit saya cuti. Cuti di kampung. Sudah orang saya tarik kampung. Tak apalah beli ke tempat lain. Dapat lah orang lain lagi sadap daripada dia. Apa dan dua. Nak nego kena sungguh lah kan. Kita lihat negeri yang tidak bersatu, suka berpecah belah, negaranya tidak aman dan harmoni. Sebaliknya menghadapi pelbagai masalah yang merugikan diri sendiri. Bukankah Allah SWT telah memberikan peringatan dengan firman-Nya, dan pegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah wa'tasimu bihamdillah jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka sama-samalah kita meningkatkan, menjaga, memelihara tali persaudaraan kita, jangan sampai putus dan musnah. Binalah dengan asas keimanan dan kekuatan. Berdoalah agar Allah SWT semoga kepada Allah SWT semoga tali persaudaraan kita tetap kokoh untuk selama-lamanya. Kan? Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, bahwasanya orang beriman itu dalam saudara, maka damaikanlah antara saudara kamu itu yang bercerita itu, dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu beroleh rahmat. Kalaulah ada dua orang yang bergaduh, kita biarkan satu taman huru-hara. Percaya cakap saya, ketua kampung yang pengusikan ini tak baik. Contoh, payah. Bila kita nak ajak kenduri kan, kau ajak kau dia tu belum lagi tu, kau jangan ajak, kau ajak dia tak datang dah. Tempat ayat dia. Jangan macam tu. Sebenarnya yang terakhir ni saya nak pesan, kita kena banyak bermaaf-maafan. Ambil semangat Hari Raya itu. Pagi tadi saya ceramah untuk jamuan raya. Bayangkan dah habis Syawal Raya ni. Warning walau tahun ni dijangkakan jamuan raya akan berterusan walaupun dah habis raya. Malam raya tu huru-hara semua. Yang percaya kelana kudo apa pasal?
Orang kita kena marah. Sebelum nak gayo tu main marah. Kenapa Malaysia gayo Selasa? Brunei Senin, Indonesia pun hari Senin. Apa hal pula Malaysia hari Selasa? Apa lain ke bulan yang ditinjau marah. Marah. Sekali umum gayo Senin marah juga. Saya baik tak umum. Ini umumkan gayo tangguh tahun depan lagi bagi. Kan? Itulah tu. Sebenarnya nak beritahu itulah dia kuasa Allah. Kalau Allah dah tentukan gayo hari itulah. Lebih macam tu. Kan? Saya pergi Bali lama tu dekat jalan dia lampu. Ramai orang malam gayo tu. Ramai tak betul lah. Dah tak tentu arah dah ni. Taman Buluh, Taman Lama. Ada rumah yang saya berayu tu, susu tu anjing kat Lama. Tu buluh tu start isi tak ada. Banyak antil daun dah tak sampai. Tak sampai buat macam mana kan. Apa-apa pun dalam sebuah negara ni takkan boleh memiliki kekuatan dalam apa juga aspek sekalipun seandainya kita berpecah-pecah. Tengoklah negara kita jadi apa, kan? Bila pemimpin-pemimpin itu pun tidak sepakat, dia bergaduh, kita berhati, ya Allah, kenapa lah misalnya. Akhirnya tak ada benda yang kita boleh buat. Itu sebab perlunya kesepaduan sebenarnya, terutamanya orang Islam. Tak usahlah bergaduh-gaduh lagi, cukup-cukup ya. Kita kena tahukan hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan yang minta Allah sekalian, macam yang saya sebut tadi lah, sebenarnya di dalam silaturahim tu, ada satu rahim, dia beritahu macam manakah keadaannya persepaduan di kalangan masyarakat itu mustahil. Sebab satu hari nanti bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, semua dalam keadaan telanjang bulan. Masa tu telanjang berdasarkan apa amalan kita. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tu bukan pengusi KRT pun tak ada. Tak ada cerita tu. Tak ada lah. Samsul lepas duit tak pun tak ada. Masa tu nampak suami lari, suami nampak isteri lari, nampaknya pun isteri juga lagi, nampak dia isteri juga lagi. Ramai betul bini. Nampak anak lagi, anak nampak mak lagi, nampak yang semua huru-hara. Sebab apa? Semua nak menuntut hak masing-masing. Pada ketika itulah, siapa yang banyak menzalimi orang lain, dia akan jadi orang yang paling rugi. Ketika padang mahsyar juga, Allah Ta'ala umumkan ini, dia umumkan dengan ini padang mahsyar, mahkamah mahsyar dibuka. Buka mahkamah mahsyar, beratur panjang depan kita. Kita tadi bawa pahala banyak, borek pahala. Orang yang beratur depan kita ni menuntut. Satu, dulu dia pernah kutuk dia macam ni, ambil satu pahala. Dulu pernah dia mengumpet, dia cakap aku macam ni, ambil satu pahala. Dulu dia pergi pejabat pos sepotong-potong yang kat kaunter terkawan dia potong kiu, ya Allah. Dia pun ditawih depan-depan, super ke depan. Orang nunggu lama dah, ambil satu lagi. Jangan main-main, kita nampak macam tak ada apa-apa. Hak orang tu datang awal, lama nunggu dah. Sampai tumbuh lah pokok kat jumbo tu. Lama duduk nunggu tak sampai giliran. Macam mana? Siap potik buah, tumbuh pokok potik lah buah tu contoh. Habis palo, habis palo. Beratur panjang ni. Ya Allah, kenapa kita beratur lagi depan aku, ya Allah? Pahala aku dah habis, ya Allah. Maka Allah beritahu, kalau pahala kau dah habis, dosa orang tu pula kau ambil. Itu sebabnya tak salah fikir antara satu dengan yang lain, tak salah gaduh-gaduh, tapi buat baik antara satu dengan yang lain. Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah, tapi payah nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Kadang-kadang aku tak boleh minta maaf dengan dia, aku buat saudara, pahala aku minta maaf dengan dia. Aku lagi tua pada dia, pahala aku minta maaf dengan dia. Sebenarnya aku lagi tua pada dia lah, aku nak minta maaf dengan dia sebab ada kemungkinan aku dulu. Minta maaf cakap kadang-kadang kita memikirkan kedudukan, kita memikirkan title, memikirkan usia. Tak, salah. Sebenarnya jangan fikir siapa salah, siapa betul. Jangan fikir. Sebab apa? Kita minta maaf sebab takut kita tak ada kesempatan yang lain.
Kita sakitkan nanti dia, tak sampai minta maaf, dia mati dulu. Kita tak sampai minta maaf. Kita berhutang dengan orang, dengan saja niat tak nak bayar, bayar jangan. Berhutang dengan cerita lah, lagi tahu kan. Zaman sekarang, orang yang memberi hutang sogan pula dengan orang yang berhutang. Orang yang berhutang tu relax, kamu tak reti, okay? Ingat, siapa yang meminjam daripada orang dengan niat tak nak pulang, akhirat nanti Allah akan himpunkan dia bersekali dengan perompak penyamun. Sebab perompak penyamun ambil barang orang memang niat tak nak pulang. Itu sebab jangan gitu buat. Minta maaf dan memaafkan. Dan bila minta maaf dan memaafkan, ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syaratnya. Kadang-kadang dia kata, aku boleh baikkan dia, suruh dia bayar dulu duit aku. Percayalah, bayar pun tak baik. Sebenarnya tak ada syarat. Jangan letakkan duit, jangan letakkan apa-apa sebagai syarat. Aku boleh baikkan dia, suruh dia tombang lu pokok tu. Jangan letakkan syarat persaudaraan itu pada perkara-perkara lain. Aku nak baik dengan kau kerana Allah. Aku ampunkan kau, aku maafkan kau kerana Allah. Aku minta maaf dengan kau pun kerana Allah. Itu yang paling penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan macam Allah sekalian, dalam hal ini sebenarnya dalam hidup kita ni, orang sebut makan silih berpinang tidak, pinang ada kayak kotor belakang. Makan silih namanya tidak tagah dek undi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagah air bersatu. Dalam masyarakat, jaga budi bahasa, jaga adab kita, tata susila kita sesama. Bila kita saling beradab, insya-Allah masyarakat akan jadi damai. Kita boleh tabu orang, tapi tabu dengan kebaikan, dengan penuh beradab, penuh berhikmah. Ini tabu dengan cara memalukan orang, mengaibkan orang dalam media sosial, itu bukan cara. Jaga adab. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan perpaduan kita semakin erat, silaturahim sesama kita, sama-sama kita perketatkan dan kita mantapkan. Jangan kita saling jatuh menjatuhkan. Kerana dalam persaudaraan ini, cubit pohon kiri, pohon kanan pun terasa. Malahan satu badan terasa sakit. Jadi biarlah kita jaga, saling jaga menjagai antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan mewasak ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadi kalah intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyomot, biasa baik tuan-tuan dan perempuan menjemput rasa jujur.